IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Didoakan semoga sahabat-sahabat sekalian sihat walafiat dan insya-Allah saling mendoakan satu sama lain untuk saudara-saudara kita yang jauh ataupun dekat yang mungkin sedang diuji dengan macam-macam ujian dalam dunia ini. Untuk itu kita bawakan kepada anda Suara Kemanusiaan IRM Islamic Relief Malaysia bertajuk Aidil Adha Dirai dan Pengorbanan di Hayati bersama dengan tetamu kita ada hari tanya ini. dah raya haji ke? raya Kan. raya puasa baru habis ni ha. Baik, Brother Haris Syarim, pengurus bahagian penjanaan dana Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum Brother Haris. Baik, alhamdulillah sihat. Kejap ya. Salah mic. Sekali lagi. Cuba test kejap. Dengar. Waalaikumsalam. Okay. Semua sihat ya? Baik, alhamdulillah. Subhanaksan. Subhanaksan. Bahasa Somalia pula kita. Dah lama tak dengar. Betul. Sebelum ni dengar online. Hari ni dalam konti kita kan. Alhamdulillah. Terima kasih Brother Haris dan terima kasih Islamic Relief Malaysia dan juga sahabat-sahabat kita yang bersama kita juga di Facebook live kita. Brother Haris, mungkin awal ni nak cerita sikit tentang, sebelum kita cerita tentang Aidil Adha Dirai, pengorbanan di hayati ni, macam mana agaknya yang terkini tentang krisis krisis makanan dah khususnya di seluruh dunia. Baik, terima kasih DJ Pian, DJ Luqman dan seluruh pendengar IKIM yang kita sayangi sekalian. Daripada Islamic Relief, kami ni hanyalah penyampai suara-suara yang dilupakan ataupun tidak didengari. Jadi bila kita bercerita tentang krisis makanan sedunia ataupun global ni, sebenarnya ada di belakang dan di sebalik itu ramai manusia yang tak dapat makanan. Bukannya dalam kalangan golongan pertengahan, tetapi ni cerita tentang kalau keadaan satu-satu negara tu sampai tak jumpa makanan langsung. Jadi mungkin pendengar nak faham macam mana boleh jadi krisis makanan sedunia ni. Jadi kita mulakan dengan bila kita tahu dengan adanya banyak pelepasan karbon di udara, kita nampak dunia ni makin lama makin panas. Jadi bila makin panas lagi susah kita nak hasilkan makanan. Betul. Tak kiralah apa-apa sektor, perladangan, peternakan, kering je semua kan. Kering je semua. Jadi bila ada masalah ni, penternak dan peladang ni mereka akan ambil langkah. Jadi bila langkah ni dia ambil, dia akan ada kos di situ. Contoh kita tak pernah dengar ayam sebenarnya bila terlampau panas, cuaca terlampau panas, mereka ni macam manusia juga. Tak nak makan, tak nak minum dan lambat membesar. Jadi ada yang saya pernah dengar penternak ayam terpaksa memasang aircon di ladang mereka untuk menstabilkan suhu. Tuan-tuan puan-puan, kita pun dengar ni pelik sebab rumah kita pun ada yang tak ada aircon. Tapi ayam yang kita makan, yang kita suap dalam mulut kita tu, mereka tidur dalam aircon. Bunyi macam mana ada kan, tapi sebenarnya itulah keperluan mereka. Itu adalah keperluan, betul. Jadi ini semua ada kos. Dan bila kita bercerita tentang kos, sudah tentulah di hujungnya nanti pengguna ataupun consumer ni terpaksa belanja lebih untuk dapatkan bekalan makanan. Betul. Dan ini bukan saja berlaku di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Kita hanya kadang-kadang bila kita cerita tentang krisis supply rantaian makanan, bekalan makanan ni, kita hanya tumpukan kepada perang Ukraine dan Rusia saja. Sedangkan di India, di China dan negara-negara pengeluar terbesar ni, mereka pun menghadapi masalah disebabkan iklim yang sangat panas. Jadi ada yang nak tanya, kalau bolehlah kita gambarkan berapa jumlah yang terkesan disebabkan krisis makanan ini. Pada tahun 2020, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dapat satu angka yang sangat mengejutkan. 821 juta orang dalam keadaan kebuluran setiap hari. Tetapi pada tahun lepas 957 juta. Jadi naik 130 juta satu tahun. Jadi dalam masa beberapa tahun lagi mungkin angkanya sampai 1 bilion. Itu yang kita risaukan. Dan bila orang cakap ada makanan ni penting ke? Penting. Dalam satu kajian menunjukkan satu-satu negara tu kalau 3 hari tak ada makanan, negara tersebut akan hilang kestabilan dan kedamaiannya. Jadi perlu untuk negara ni ada apa orang cakap reserve ataupun rizab makanan supaya negara tu makmur. Sebab itulah negara-negara contoh kalau saya bagi contoh macam kebanyakan negara di Afrika, negara India sendiri, mereka ni ada simpanan ataupun rizab makanan supaya bila jadi apa-apa kecemasan, rakyat itu dapat bekalan makanan dan keadaan di negara tersebut terkawal. Jadi kita lihat juga di Gaza, 90% penduduknya bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Di Yaman, 83,000 penduduk yang sekarang ini menanti bantuan bekalan makanan, sedang berada dalam keadaan kebuluran. Jadi ini adalah angka-angka yang menakutkan sebenarnya. Bila kita sebut tentang krisis
makanan sedunia. Di belakang itu ada ramai yang sedang menanti bantuan. Dan betul, saya percaya Brother Haris pun ada banyak pengalaman juga sebenarnya kan dalam mendepani mereka yang kekurangan bekalan makanan ni. Boleh tak ceritakan kepada kami semua supaya kami semua ni, saya, Luke dan juga Pian ni dapat ibrah lah, termasuk sahabat-sahabat pendengar semua. Betul. Kesusahan untuk mendapatkan makanan ni tak terjadi sekarang. Tapi dalam kita leka dan alpa kan, kita sebagai manusia ni kan, dalam semasa sebelum dan selepas bulan Ramadan wujud. Saya ambil contoh di dalam Malaysia sendiri kalau saya boleh kongsikan pengalaman saya. Krisis makanan? Okey, kita cerita ni. Ini cerita dia. Jadi mungkin pendengar sekarang dah boleh buka telinga dah. Dengar betul-betul dan teliti apa yang kita nak sampaikan. Sebenarnya waktu bulan Ramadan yang lepas, sebelum bulan Ramadan sebenarnya, 2 hari sebelum bulan Ramadan, saya ada mengikuti satu program agihan makanan untuk bulan Ramadan bagi keluarga fakir dan asnaf di salah sebuah negeri di utara. Saya tak boleh disclose negeri itu mana, daerah di mana. Tapi dalam daerah tersebut kita buat agihan pack makanan yang mana waktu tu kita, bila mereka terima, kita akan ambil maklumat dan data mereka. Kita akan tanya dalam keluarga ni berapa ramai, berapa pendapatannya, dan ada tak ahli keluarga yang OKU ataupun warga emas yang menetap bersama penerima tersebut. Jadi yang mengejutkannya, daripada 200 orang yang berada dalam kampung yang sama, 80% tu ahli keluarga yang tinggal bersama mereka ni 8 ke 10 orang. Yang paling mengejutkan lagi, bila kita tanya berapa gaji ataupun pendapatan bulanan mereka, 300 ke 400 sebulan. Ya Allah. Jadi kita boleh bayangkan nak dibahagikan dengan duit minyak, nak dibahagikan dengan makanan. Mungkin ada anak yang dalam pendidikan universiti, ada belanjanya lagi. Kemudian bila kita tanya, ada yang sakit, yang perlu bayar bil hospital, ada juga yang perlu menyara keperluan-keperluan khas yang lain. Sehingga kan kebanyakan mereka ni terpaksa meminjam. Berhutang pula semata-mata untuk sediakan makanan di atas meja. Dan itu adalah yang berlaku di Malaysia. Ya. Mengejutkan ini berlaku di Malaysia, bukan saja di luar negara konflik yang biasa kita dengari, tapi kat Malaysia pun ada kes atau isu macam tu, Haris. Dan itu pengalaman yang dilalui sendiri oleh para sukarelawan kita, NGO kita, termasuk Islamic Relief Malaysia. Boleh kita lihat kejap lagi kita nak cerita lebih lanjut tentang nanti nak raya Aidiladha, kita akan pasti bercerita tentang pengorbanan. Selain ibadah korban, pengorbanan juga kita nak cerita macam mana mungkin para penyumbang selama ini, apa inspirasi yang boleh kita belajar daripada mereka, Haris, dan Haris nak kongsikan bersama kita hari ini. Okey? Ya, okey, kita berehat sekejap, kembali selepas ini hanya di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kedaulatan makanan berkembang sebagai salah satu penyelesaian kepada kesan perubahan iklim terhadap sekuriti makanan, pengurangan hak pengeluar dan pengguna makanan tempatan, peningkatan kemiskinan, kelaparan serta kepincangan sistem makanan. Usaha untuk menjaga elemen sekuriti makanan negara amat penting untuk meningkatkan keupayaan sektor agro makanan sebagai suatu sektor yang mampan, berteknologi tinggi, berdaya tahan dengan sebarang perubahan iklim seterusnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagi merungkai dan menjawab persoalan ini, IKIM akan menganjurkan seminar isu dan cabaran mengekalkan kedaulatan makanan negara dalam konteks perubahan iklim dan sekuriti makanan, Perspektif Islam pada 21 Jun 2022. Untuk menyertai seminar ini, sila layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut atau hubungi unit program dan latihan di talian 03 6204 6320 atau 325. Alah, mana nak simpan barang kemas ni, nak buat modal berniaga? Simpan je kat pajak gadai I di Bank Muamalat. Selamat! Kadar keuntungan tetap 0.94% bulan. Margin pembiayaan sehingga 80%. Had pembiayaan tinggi, lebih tunai. Sekarang berkonsepkan tawaru? Lebih murah, Kak. Bayaran ansuran setiap 6 bulan dan kadar keuntungan dikira berdasarkan jumlah pembiayaan. Bukan lagi atas nilai cagaran emas macam sebelum ni. Wow, lagi menarik. Tunai mudah, kadar rendah, patuh syariah. Info lanjut di muamalat.com.my atau hubungi 03 2600 5500. Tertakluk terma. Dapatkan buku-buku keluaran dan karya IKIM dengan harga promosi sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL yang bermula selama 10 hari dari 3 hingga 12 Jun 2022 bertempat di WTC Kuala Lumpur. Anda boleh memiliki buku-buku keluaran IKIM sebanyak 72 tajuk yang berkaitan kehidupan seharian kita, antaranya faraid dan rancangan pewarisan, Islam dan matuang kripto, Islam dan kesihatan mental, literasi kewangan Islam di Malaysia dan banyak lagi buku-buku yang memberikan anda
sumber informasi serta rujukan yang sahih dan tepat. Selain itu, anda juga boleh melayari laman seseorang Shopee, cari IKIM Jarak Niaga dan dapatkan harga promosi bagi buku-buku kami sempena PBAKL. Jangan lupa, nantikan buku-buku IKIM di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL bermula dari 3 hingga 12 Jun 2022 bertempat di WTC Kuala Lumpur. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. IKIM Inspirasi Inforia Islami, Suara Kemanusiaan IRM, Aidil Adha Dirai, Pengorbanan Dihayati. Bersama dengan Brother Muhammad Haris Syarim, Pengurus Bahagian Penjanaan Dana Islamic Relief Malaysia. Brother Haris, jom kita sambung tadi. Tadi kita cerita tentang seluruh dunia, tentang krisis makanan. Dalam negara kita pun ada juga yang diuji dengan payah ataupun susah nak dapat makanan. Tapi kalau Brother Haris sendiri di Islamic Relief berhadapan dengan para penyumbang yang macam-macam semangat diberikan, macam-macam pengorbanan mereka, mungkin apa yang paling Brother Haris ingat yang boleh jadi motivasi untuk kita ni supaya kita pun boleh berkorban dan sama-sama menghayati erti pengorbanan tu. Silakan. Jadi ada yang menyatakan bahawa kerja NGO ni main buat je ke? Sebenarnya kami profesional dalam melakukan kerja ini. Kita ada kita punya analisis, kita ada punya kajian, dan waktu PKP yang lepas kita jalankan kajian macam mana habit penderma ni menyumbang waktu PKP, waktu pandemik. Selama sepanjang 2 tahun. 2021. Macam mana habit mereka. Jadi hasil kajian kami mendapati penderma ni, walaupun mereka ni ada krisis kewangan, dalam tu mereka nyatakan ada yang kena bayar hutang kereta, rumah, ada yang kena potong gaji, berhentikan kerja. Tetapi 100% daripada responden itu semuanya masih lagi menderma dan menyumbang walaupun RM1. Ya Allah. Jadi kita nampak di sini memang betul kita ada bukti yang kukuh penderma di Malaysia ni sangat prihatin. Dan buktinya sendiri, tak silap saya pada 3 tahun lepas, waktu tu rakan-rakan kami di Islamic Relief Malaysia, kaki tangan yang lain ni masuk dalam radio, masuk dalam TV menceritakan tentang kempen yang sama, kempen korban. Dan dalam semua pendengar yang mengikuti sesi itu, ada seorang warga emas, OKU dan Bersara yang menerima bantuan, kemudian menelefon kami di pejabat untuk datang ke rumahnya. Jadi bila kami datang tu, sebenarnya yang nak jadi peserta korban ni, dia dah kategori layak menerima bantuan. Tetapi dia nak buat juga korban, nak jadi juga peserta korban sebab dia nak berada dalam operasi bantuan kemanusiaan ni. Bayangkan kita datang rumah dia, ni rumah macam rumah Asnah, betul ke nak buat korban ni kan? Dan waktu tu kami macam ada dilema, nak ambil ke tak nak ambil. Bila tengok susah, dia susah kan, puan ni susah, OKU, tinggal kesorangan, kemudian wang pesaran itu je lah yang tinggal. Tetapi untuk kita sampaikan hasrat dan impian dia, kita terima dan kita jalankan amanah ni. Dan lesson learn yang kita boleh belajar sama-sama di sini adalah, kalau tuan-tuan puan-puan ada kesedaran, ada semangat, ada motivasi, mungkin tak banyak, mungkin sedikit, buat sekarang, sebab kita tak tahu bila lagi kita akan ada peluang ini. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, penderma tadi ni dah meninggal dunia. Selepas ni. Sebab dia ada macam-macam penyakit, kanser dan sebagainya. Tapi dalam sakit itu, dalam banyak ujian tu, dia tetap nak tolong orang kan. Ini betul-betul meruntun hati lah. Dan itulah kita nak minta kepada Brother Haris kongsikan bagaimana untuk mendaftar korban di IRM dan antara package-package yang ditawarkan. Baik, untuk tahun ini kita buka satu kempen kita sebut sebagai Rezeki Korban, #kongsikan kesyukuran, yang mana ada lebih kurang 6 bahagian bermula RM390 sehinggalah RM1,800 bagi mengikuti operasi korban ni. Dia adalah perbezaan harga sebab ada tempat yang sukar sedikit untuk kita dapatkan bekalan. Ada tempat bekalan mudah, tetapi untuk kita sampaikan kepada penerima tu sehingga ke depan pintu mereka, dia ada kos di sana. Kita kena faham, tak semua tempat sejahtera dan nyaman macam kat Malaysia ni. Kan. Tetapi ada tempat tu terpaksa untuk kita berhadapan dengan ancaman senjata, bahaya dan sebagainya. Jadi di sini adalah
kos-kos operasi yang perlu kita ambil kira, tetapi kita buka kepada semua pendengar dan penonton yang mengikuti Facebook Live ni untuk jadi sebahagian daripada peserta korban, bermula 350 sehinggalah 1,800. Jadi ada juga yang bertanya, 300 mahalnya, 1,800, ya Allah, gaji sebulan tu. Kan? Jadi kita buka peluang sedekah korban. Bermula RM10 ataupun apa-apa nilai saja yang anda mampu untuk anda menjadi sebahagian daripada usaha ni. Sebab kita yakin dan percaya dalam operasi kemanusiaan, bantuan kemanusiaan dan kebajikan ni, semua orang ada hak dan ada peranan masing-masing. Yang banyak bagi banyak, yang sedikit bagi sedikit. Kalau tak mampu bagi duit, bagi idea, tenaga dan sebarluaskan kepada jaringan-jaringan anda. Sebab kita ni kena faham, operasi korban, rezeki korban ni bukan hanya milik Islamic Relief. Tetapi kita nak pastikan dia jadi usaha semua orang, kerjasama semua orang. Macam mana saya pernah berkongsi dan berbincang dengan seorang pensyarah ekonomi semalam yang menyatakan bahawa korban ni dia satu pendidikan supaya yang kaya, yang miskin, yang sederhana, yang susah, yang senang bekerja bersama. Sebagai contoh majlis korban kita adakan di masjid. Yang kaya ada peranan dia. Kan? Dia sponsor korban, sponsor satu lembu, satu unta. Yang miskin dia boleh tolong lapah, tolong bahagi, jadi tenaga kerja. Yang muda pun sama, boleh tolong timbang. Yang tolong hantar kat rumah. Yang pandai masak boleh tolong jadi sebahagian daripada tim dapur. Orang cakap. Jadi semua tu ada satu je jangan tolong. Apa tolong? Tolong tengok. Tolong tengok, janganlah. Tolong saya kalau ambil pun saya tukar bagi nombor lah. Betul. Daripada mereka nak bagi. Jadi syariat korban ni indah, menunjukkan bahawa ibadah korban ni adalah satu sistem komuniti yang kita boleh gerakkan bersama. Jadi itulah hasrat kami Islamic Relief. Jadi bagi siapa yang berminat, boleh hubung kami di talian 03-8926-3434. Boleh layari website kami www.islamic-relief.org.my dan boleh terus memberikan pesanan di WhatsApp center kami 019-637-9788 dan ikuti semua kemaskini kami di media sosial yang berkenaan. InsyaAllah. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief, #kongsi kesyukuran. Tu dia tepat ringkas padat daripada Brother Haris hari ini, termasuk juga macam mana platform yang kita sediakan untuk sahabat-sahabat kita bersama-sama Islamic Relief Malaysia untuk kempen rezeki korban kita ni dan membantu dalam pelbagai package tadi Brother Haris sebut. Betul. Mungkin ada antara sahabat kita yang tahun sebelum ni dah sumbangkan ataupun ambil bahagian korban untuk Malaysia. Tahun depannya Indonesia lepas tu Somalia. Tahun ni pula nak pergi ke Palestin yang mungkin dengan harga 1,800 tu yang ada orang kata macam sama gaji sebulan, tapi insya-Allah kita yakin besar ganjaran dia kan Haris. Betul. Okey, ada apa lagi yang Haris nak kongsikan? Sempat lagi ni, ada masa lagi banyak masa. Jadi ada yang bertanya juga. Islamic Relief ni buat dalam negara ke? Ya, insya-Allah tahun ni kita akan buat di satu lokasi di Borneo. Di Borneo, untuk Malaysia lah. Untuk Malaysia. Jadi dalam package korban ni pun ada bahagian untuk Malaysia. Jadi anda boleh berikan saja dalam grup E 1,200 yang mana di sana ada 74 bahagian. Dan ada juga yang bertanya, Brother Haris, Islamic Relief macam 31 negara, satu negara tu Malaysia, 30 tu negara luar. Kan? Banyaknya negara luar. Kan? Tetapi dalam sudut melihat kepada bantuan dan kebajikan ni, bagi saya kita kena seimbang. Sebenarnya dalam negara kita bagi, luar negara pun kami bagi. Sebab kesukaran tu mungkin ada perbezaan dari segi tahapnya. Tetapi bercerita tentang semua orang yang susah untuk mendapatkan makanan, malnutrisi, tidak cukup zat dan juga nutrisi dari segi diet mereka, pembesaran terbantut bagi anak-anak, ini antara usaha yang kita boleh lakukan bersama-sama sebagai satu komuniti yang prihatin. Untuk memberi bantuan di dalam dan di luar negara. Sebab tak adil juga kalau kita ada satu mindset dan pemikiran nak tolong dalam Malaysia je. Kita Malaysia dekat-dekat ni pun dah susah ramai. Betul, kita tak nafikan. Ada juga yang ada mindset, ala orang Malaysia dah senang. Macam tolong kat yang kat luar. Kan? Tolong kat luar. Yang Malaysia dah senang. Dia semua dapat. Jadi
kita ambil satu pendekatan dan pemikiran yang seimbang untuk kita bantu semuanya. Mungkin ada yang contoh ada yang gajinya banyak kan, berat kan. Okey, kita sebab itulah kita tutup pada 1 Julai supaya kitaran gaji pada bulan ni boleh dikumpul sedikit, kitaran gaji pada bulan Jun nanti boleh dikumpul sikit, anda boleh buat pada 1 Julai tu. 2 kali gaji lah orang cakap. Bijak IRM. Dan itu akan memberikan peluang lebih ramai lagi untuk orang untuk menjadi peserta sebenarnya. Betul. Jadi itulah dia. Dan di kesempatan ni pun saya ingin ingatkan juga, dalam keadaan kita ada kesempatan dan juga kemampuan untuk kita menjadi peserta korban ni, tolong hati-hati sebab makin banyak penipuan dan scam yang berlaku. Sama ada di atas talian, di masjid dan surau, tidak dinafikan mungkin ada juga, dan sesama rakan dan kenalan-kenalan kita. Kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu, pada 2020 daripada MC satu data dan statistik dikeluarkan, lebih kurang 17.39 juta duit itu lesap, tersejat melalui penipuan dan scam ni di atas talian. Dan 80% daripada itu adalah bantuan kemanusiaan dan NGO yang menyamar. Orang yang salah gunakan media. Jadi tolong hati-hati dalam kesempitan ni, ada yang ambil kesempatan. Jadi insya-Allah Islamic Relief kami akan cuba seamanah dan sebaik mungkin untuk kita sampaikan sehinggalah daging tu dimasak oleh penerima, masuk ke dalam mulut mereka dan memberi tenaga untuk mereka beribadah dan terus bekerja. Melakarkan senyuman dan kesyukuran di wajah mereka. Betul. InsyaAllah. Terima kasih Brother Hadi. Hari ini pun perkongsian hari ini pun dah insyaAllah berjaya membuatkan sahabat-sahabat kita bersemangat untuk membantu sahabat-sahabat yang memerlukan menerusi kempen khususnya untuk rezeki korban yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia. Hari ini Adi Al-Dahadi Rai, pengorbanan hati bersama dengan Muhammad Haris Syarim, pengurus bahagian penjanaan dana Islamic Relief Malaysia. Terima kasih banyak. Jumpa lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Iki. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah, itu perkongsian kita untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia hari ini, menutup tirai juga warna pagi edisi hari Senin hari ini 30 Mei 29 Syawal. Terima kasih sahabat-sahabat semua dan kita akan jumpa esok. Yang penting jangan kita sempit dalam sempat lah. Sempat dalam sempit sebenarnya. Dalam semput nanti kan. Apapun bersama Yati lepas ni aspirasi 10.1 dan jumpa esok sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan